Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab 10 amalan ataupun 10 prinsip keselamatan. Sebagai sambungan muka surat 31. Muka surat 31 ini masih lagi berkait dengan tafsiran ayat 82 surah Al-An'am. Cuba tengok muka surat 29. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, muka surat 29 Ana Abdullah bin Mas'ud. Ni minggu lepas kita baca dah, cuma oleh kerana dia masih lagi berkait dengan muka surat 31 itu. Jadi diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, kata beliau, bila mana turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizul ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Itu sambungan ayatnya secara lengkapnya. Orang-orang yang telah beriman wa lam yalbisu imanahum bizul, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keselamatan, selamat daripada azab Allah. Wahum muhtadun, dalam keadaan mereka mendapat petunjuk. Ayat itulah. Cuma sebelum saya teruskan itu untuk maklumatlah, kalau siapa yang nak kitab ni masih ada berbaki lagi 3 buah kitab. Kalau siapa-siapa nak dapat kitab ada di hadapan ini, mana 3 nuskhah lagi, boleh dapat di hadapan ni. Baik, kalau kita perhatikan dalam perbincangan lepas, jadi bila turun ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud, mana sebahagian sahabat tu rasa beratlah, mereka rasa susah hati, yang mana mereka menyangka bahawa zalim di situ maksudnya kezaliman biasalah. Mereka fahamlah apa maksud zalim, sebab kalimah zalim dalam bahasa Arab. Bila turun ayat ni mereka susah hati. Jadi nak dapat keamanan, keselamatan daripada azab Allah, mesti seseorang itu tidak melakukan kezaliman. Itu yang mereka faham. Jadi susah hatilah. Begitu. Jadi bila Rasulullah kata kepada mereka, ianya bukan seperti yang kamu sangka. Sebenarnya maksud ayat itu, maksud zalim yang dimaksudkan dalam ayat 82 surah Al-An'am itu perlu difahami sebagaimana kata-kata Luqman terhadap anak dia. Ni tafsir Quran dengan Quran. Kita menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lain. Mana ayat yang dimaksudkan dengan kata-kata Luqman? Ayat 13 surah Luqman itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik itu la zulmun, benar-benar kezaliman azim yang sangat besar. Jadi Ibnu Mas'ud telah menafsirkan zalim itu, zalim dalam ayat 82 surah Al-An'am itu dengan syirik berdasarkan kepada surah Luqman ini. Jadi yang dimaksudkan zulm dalam ayat 82 surah Al-An'am, difahami zulm itu dengan makna syirik. Macam mana pemahaman itu? Dilihat kepada ayat 13 surah Luqman. Jadi maknanya seseorang yang beriman dan dia tidak melakukan syirik, fayakunul amnu min ta'bidil azab, maka dia selamat daripada diazab secara berkekalan. Jadi seseorang itu kalau dia beriman dan dia mati dalam keadaan tidak melakukan syirik, kalau kena azab pun dia tidak kekal dalam neraka. Baik, itu mengikut huraian Abdullah bin Mas'ud. Tetapi sambungan muka surat 31. Wa an Umar radhiyallahu annahu fassarahu bidzam fayakunul amnu min kulli azab. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia menafsirkan zalim dalam ayat 82 surah
Al-An'am itu dengan erti dosa. Dosa. Dosa ni maknanya banyak dosa lah ataupun dosa besar. Jadi seseorang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dia tu dengan dosa-dosa besar, makna dosa yang tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka dia tu fayakunul amnu min kulli azab, maka dia akan selamat daripada setiap azab. Makna tak akan masuk neraka. Tak akan masuk neraka. Jadi makna begitu. Kalau kita tafsirkan zulm seperti mana yang ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud dengan zalim dengan makna syirik, maka kalau tak ada syirik, tak akan kekal. Boleh jadi masuk neraka, tapi tak kekal. Tapi kalau tafsir zalim itu dengan erti melakukan dosa, beriman dan tidak melakukan dosa, kalau melakukan dosa pun dia bertaubat, dia selamat daripada api neraka. Itu tafsiran Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baik. Gitu kan. Jadi ana pun tidak balik sebelah tu sebab di situ tu ada sedikit perubahan terjemah. Cuba tengok ana baca hak Arab dulu. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walladzina shaqqa dhalika alaihim zannu anna az-zulma al-mashrut huwa zulmul 'abdi nafsihi wa annahu la yakunu al-amn wal ihtida' illa liman lam yazlim nafsihi. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillah. Perhati molek ana nak sebutnya begini sebab hal ini penting untuk terjemah di belakang. Fi ni dia panggil harah ja asli. Tempat takluk dia dallat. Fabayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahum ma dallahum fi kitabillah ala anna syirka zulmun. Gitu. Tu kalau kita susun semula ayat dia jadi gitu. Selepas ni ana ada sedikit perubahan terjemah lah. Baik. وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاستفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Sebelum kita pergi pada terjemahan sebelah tu, ana nak ulas mula ayat tadi sebab ayat tu pentingnya. Ayat muka surat 29. Mana ada kita cuba tengok semula ayat 29 surah Al-An'am itu ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ayat tu nak dibincang ni. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah tu. Orang-orang yang telah beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang yang mendapat keselamatan, keamanan daripada dihumban ke dalam neraka. Dan mereka dalam keadaan mereka mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Baik. Cuba tengok muka surat 32. Terjemah dia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, orang-orang yang terasa berat ke atas mereka perkara tersebut. Maknanya para sahabat yang rasa beratlah. Sebab dia tak faham kalimah zalim tu apa. Dalam ayat 82 tu. Mana ada puak kita tak buat zalim. Jadi nak dapat keselamatan daripada azab neraka, mesti tidak melakukan kezaliman. Itu maksud ayat 82 surah Al-An'am. Jadi puak-puak kita ni, kata sahabat, mana ada tidak melakukan kezaliman atas diri sendiri. Mesti ada buat zalim. Kecil besar tak kira. Baik. Jadi orang yang terasa berat pada mereka, makna ayat 82 surah Al-An'am itu kerana mereka menyangka bahawa kezaliman yang disyaratkan ialah kezaliman hamba itu sendiri dan bahawa keselamatan dan petunjuk tidak berlaku kecuali kepada sesiapa yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Mana ada orang yang tidak menzalimi diri dia sendiri? Dia rasa bimbang. Mana tak lepas pokok kita ni? Macam mana nak dapat keamanan itu? Kena faham oleh anak rasanya pokok kita ni dia tidak akan faham pada kalimah kezaliman yang disyaratkan. Tu mungkin tak faham. Dia sebenarnya ayat ni, cuba perhati semula ayat ni. Kena faham oleh sebab kita nak bincang ni ayat Quran. Cuba perhati mula. Ni anak nak sebut dari sudut bahasa. Ayat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat ni dia panggil ayat syarat masyrut dia panggil. Dalam bahasa Arab ni ada syarat, ada masyrut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, tu syarat.
Syarat untuk ulaika lahumul amnu itu masyru'. Maknanya orang yang nak dapat keamanan, yakni selamat daripada api neraka, dia mesti tidak melakukan kezaliman. Jadi kalau anda nak timah dalam bentuk mafhum, ayat prosa biasa, jika seseorang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kalau ada tu dia panggil syarat. Kalau tidak ada perbuatan, ni bagi orang beriman. Dan tidak ada perbuatan mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Kalau tak ada perbuatan tu. Ulaika tu maknanya orang panggil macam jawab lah. Barulah dia dapat keselamatan daripada terhumbai ke dalam api neraka. Baru dia dapat. Syarat nak boleh al-amnu makna keamanan. Jangan silap faham. Al-amnu makna keamanan. Nak selamat daripada api neraka ni syarat dia tidak ada talbis, mencampur adukan. Ilbas albasa yulbisu, ilbas mana tidak ada sifat tindakan mencampur adukan keimanan dengan zalim. Barulah boleh dapat keselamatan. Itu maksud kezaliman yang disyaratkan. Kalau tak ada kezaliman baru boleh. Maknanya kalau ada melakukan kezaliman, maka dia tak akan selamat api neraka. Bila dipahas secara zahir begitu, sahabat takut. Oh berat lagu tu. Siapa pokok kita yang tak ada melakukan kezaliman? Jadi nak boleh selamat daripada neraka, syarat ni tak ada kezaliman. Tidak buat kezaliman. Siapa pokok kita ni tidak melakukan kezaliman? Sebab dia faham kezaliman tu semata-mata dari sudut bahasa Arab. Padahal kezaliman yang dimaksudkan di sini makna syirik. Boleh faham daripada mana? Makna syirik. Dalam surah Luqman ayat 13 itu. Rupanya syirik zalim situ makna syirik, bukan zalim dengan makna yang lain. Baik. Jadi maka Nabi cuba tengok semula muka surat 32. Maka Nabi SAW telah menjelaskan kepada mereka di dalam kitab Allah, menjelaskan petunjuk kepada mereka di dalam kitab Allah Taala bahawa syirik itu adalah kezaliman. Yang dikatakan syirik itu adalah kezaliman. Jadi makna bila sebut syirik itu makna zalim, jadi maksud zalim yang disebut dalam ayat Maidah itu makna syirik lah. Jadi Nabi memperjelaskan ayat 82 surah Al-An'am itu, Nabi jelaskan dengan ayat Quran juga. Ayat Quran dalam surah Luqman ayat 13. Tu. Jadi kena ubah terjemah tu. Kalau orang ngaji bahasa Arab, fi kitabillah tu, fi tu haraja asli tepat takluk dia dalla. Tepat takluk dia dalla. Jadi di dalam kitab Allah tu kita letak ni untuk terjemah lah, baru boleh faham berdasar kepada nahwu tu lah. Maka Nabi SAW telah menjelaskan petunjuk pada mereka berdasarkan kitab Allah Ta'ala. Itu makna fi tu. Bahawa syirik itu adalah kezaliman. Bahawa syirik itu adalah kezaliman. Itu maksud dia. Jadi maksudnya, kalau kita faham, ni anak-anak perjelas sebelum itu. Jadi syirik ini, dia gini. Syirik ni, perbuatan seseorang menyamakan Allah dengan makhluk. Tak kira lah, walaupun penyamaan itu seberat debu. Boleh jadi kita tak akan faham. Sebab orang kita bila sebut zalim ni mana, dia nak nanya kat orang, dia tipu duit orang, dia tipu tanah orang, dia pukul orang. Mungkin dalam itu makna zalim. Sebab syirik ni dia tak ganggu orang. Syirik ni dia tidak merampas harta orang. Seolah-olah syirik ni macam kesalahan peribadi gitu ya. Itulah yang maksud menzalimkan diri sendiri. Walaupun dia tak khianat kat orang. Dan itulah sebenarnya kita kata perbuatan menzalimi diri sendiri yang paling berat. Apa tu? Buat syirik dikatakan menzalimi diri sendiri. Dan itulah sebagai perbuatan zalim yang besar. Sebab perbuatan itu seperti menghumbankan diri dia dalam neraka dan menyebabkan dia kekal dalam neraka. Patutlah kata syirik itu merupakan perbuatan zalim atas diri sendiri yang paling besar. Apa? Dengan sebab syirik itu dia menyebabkan dia jadi kekal dalam neraka. Tu mengikut Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau mengikut Sayyidina Umar, dia kata syirik yang maksudkan zalim situ buat dosa. Jadi kalau pakar Sayyidina Umar tu, maknanya seseorang tu yang beriman tapi dia banyak buat dosa, ini kalau mengikut Sayyidina Umar lah. Maka dia tu akan selamat kalau dia tidak buat dosa maksudnya. Beriman
tapi dia tidak campur adukkan keimanan dengan dosa. Tu kalau mengikut tafsir Sayyidina Umar, maka tak kenalah azab dia tu. Mana tak masuk neraka lah di hari akhirat. Walaupun mungkin dosa tu ada, tapi tak banyak dosa tu. Itu kalau tafsir Sayyidina Umar, maknanya tak kena azab. Tapi kalau mengikut penafsiran Abdullah bin Mas'ud, tak. Seseorang yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan kezaliman itu maksudnya syirik. Boleh jadi dia masuk neraka, tapi tak kekal. Itu tafsiran Abdullah bin Mas'ud. Kenapa halau tu? Baik. Gitu ya. Cuba tengok terjemahan lagi, muka surat 32. Jadi maknanya Nabi sendiri menafsirkan ayat Quran dengan Quran. Tu tafsir yang paling tinggi lah. Mana kita memahamkan satu ayat dengan menggunakan ayat lain. Quran berlaku. Baik. Pada waktu itu, keselamatan dan petunjuk tidak berlaku. Itulah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mana orang yang berjaya menjaga keimanan dia dengan baik, mana iman yang betul-betul subur sehingga dia tak buat dosa. Apakah dosa syirik? Dosa biasa pun tak buat. Dosa syirik ni jauh lah. Itulah orang-orang lagu itulah yang akan dapat keselamatan daripada terhumbai ke dalam neraka, dan orang itulah yang dikatakan orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi nak dapat keselamatan dan petunjuk, mestilah seseorang itu tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Sama ada zalim itu makna syirik seperti mana disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, ataupun zalim itu dengan makna dosa-dosa seperti mana ditafsirkan oleh Sayyidina Umar. Tak kira lah. Maka sesiapa yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman itu, dia termasuk dalam kalangan ahli yang selamat, yakni orang yang selamat dan beroleh petunjuk daripada Allah. Sebagaimana berlaku kepada orang yang terpilih. Ni ayat lain. Ni ayat dalam firman Allah ini. Cuba tengok muka surat 31. Cuba kita perhati ayat ini, kita tadabbur secara ringkas. Ayat muka surat 31. Sebagaimana berlaku kepada orang-orang yang terpilih. Kau Allah pilih. Allah pilih. Ini bukan maksud Nabi ni. Mana orang lain selain daripada Nabi yang juga merupakan pilihan Allah. Orang-orang baik. Sahabat. Ataupun kita kata inilah wali-wali. Orang-orang baik lah. Cuba kita tengok. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Apa maksud dia? Cuba tengok muka surat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Jadi orang yang Allah pilih, Allah tinggalkan. Mana kita kata bila Nabi meninggal, mana kitab itu diwarisi oleh orang-orang terpilih di kalangan umat di zaman Nabi. Walaupun mereka sudah terpilih, tapi ada juga di antara mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah pilih dah. Tapi tak terlepas daripada dosa juga. Ada buat dosa. Moga mereka bukan maksum. Moga mereka bukan Nabi. Mereka bukan Rasul. Baik. Kenyataan dalam ayat ni menunjukkan bahawa seseorang, anda baca sinilah, dan ini tidak menafikan bahawa salah seorang dari mereka dihukum dengan sebab menzalimi dirinya sendiri jika tidak bertaubat. Sebagaimana firman Allah, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya dia akan lihatlah ganjaran dia. Dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat juga balasan dia. Surah Az-Zalzalah. Maksudnya begini, sebelum kita pergi kepada poin seterusnya. Sebenarnya dalam ayat ni, thumma awrathnal kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Ayat ni ayatnya orang baik, hak kita panggil orang baik, orang terpilih dah tu. Sungguh-sungguh kita anggap dia tu wali, tetap dia ada buat salah. Tak boleh lagi tu. Mana perbuatan menzalimi diri sendiri mesti ada berlaku. Jadi maknanya dalam ayat ni perbuatan menzalimi diri sendiri itu bukan syirik situ, perbuatan dosa. Jadi ayat ni summa awrathnal kitab ni menzalimi diri sendiri, hak ni lah sebenarnya hak sesuai dengan pendapat Sayyidina Umar. Menzalimi diri sendiri dalam kitab ni, dalam maksud summa awrathnal kitab tu, orang terpilih tiba-tiba melakukan kezaliman atas diri dia sendiri. Hak ni maksudnya orang buat dosa. Bukan kata dosa syirik tu, dosa-dosa lain. Bukan kata bila terpilih tak buat dosa, mesti ada dosa. Baik. Jadi maknanya boleh jadi mereka dihukum oleh Allah dengan sebab buat dosa, walaupun mereka sudah terpilih.
Itu maksudnya. Tapi semua itu kalau mereka tidak bertaubat. Jadi bila buat dosa, boleh jadi dihukum, boleh jadi tidak dihukum. Yang dihukum tu yang macam mana? Orang baik dah, tiba-tiba buat dosa, boleh jadi dihukum. Kalau dia tak bertaubat. Orang baik dah, tiba-tiba buat dosa, tidak dihukum. Mana kalau mereka bertaubat? Jadi maksud ayat tu kena lihat kepada ayat zalzalah. Siapa dia buat dosa, buat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat. Siapa buat dosa pun begitu juga walaupun sebesar zarah, dia akan tengok balasan dia kalau tak bertaubat. Tapi kita nak bincang sini, kalau mati dalam keadaan zalim tu maksud syirik. Tu dia maksud dalam ayat tadi. Mati dalam keadaan melakukan kezaliman, dia tak akan dapat keselamatan daripada terhumbai dari neraka. Zalim situ makna syirik. Melakukan syirik kemudian tak bertaubat. Ni kita nak bincang dalam prinsip pertama ni. Siapa jadi kekal dalam neraka tu? Mati dalam keadaan bawa dosa syirik akbar. Itulah poin pertama ni. Baik. Kemudian seterusnya, cuba tengok muka surat 33. Muka surat 33. Sebab tu hati-hati, kena jaga sangat diri kita dari sudut akidah. Jangan buat syirik, walaupun syirik kecil. Apatah lagi syirik besar. Jadi kalau ulama duk bincang kata perbuatan ni boleh membawa pada syirik, tak usah buat lalu tu. Sebab apa? Tak untung sikit kabut kita kalau buat. Bahkan kalau perhatikan perbuatan yang mana ulama kata syirik, perbuatan itu tak perlu pun. Misalnya tawassul. Pergi bertawassul dengan orang mati di kubur tu, ulama kata boleh bawa pada syirik. Baik, kalau kita tolak tawassul tu, berlambak lagi tawassul lain hak disyariatkan. Banyak lagi tawassul lain. Tawassul dengan amalan, tawassul dengan kita kata sebut nama-nama Allah. Bila nak berdoa tersebut nama-nama Allah. Hak tu tawassul yang disyariatkan. Minta orang-orang soleh hak masih hidup doa untuk kita. Itu tawassul yang disyariatkan. Banyak lagi tawassul yang menepati syariat. Buat hak tu lah. Tak usah buat tawassul yang ulama kata syirik. Tak usah buat. Tak ada untung pun. Baik, seterusnya. Waqad sa'ala Abu Bakr radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Faqala ya Rasulullah wa ayyuna lam ya'mal su'a. Faqala ya Abu Bakr alasta tansab? Alasta tahzan? Alasta tusibuka al-la'awa? Al-la'awa. Tusibuka al-la'awa. Fadzalika ma tujzauna bih fabayyana anna al-mu'min. Okey, baik, kita tengok tu dulu. Cuba tengok muka surat 34. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Tentang ayat tadilah. Sayyidina Bakar pun tanya juga. Berkenaan dengan ayat 82 surah Al-An'am tadi. Tu orang hak selamat ni orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman dia dengan kezaliman. Sayyidina Bakar pernah tanya juga. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak melakukan keburukan? Siapa pokok kita tak buat dosa? Maknanya berat benar tu ayat tu. Pokok kita ni beriman belakang. Saya nak bakar pun tak payah juga pada mereka awal. Tu. Maka Nabi pun kata, wahai Abu Bakar. Lalu baginda bersabda, wahai Abu Bakar, adakah engkau tidak merasa kepenatan? Adakah engkau tidak merasa sedih? Adakah engkau tidak ditimpa kesepitan hidup? Maka kamu semua dibalas di sini. Jadi kalau anda terjemah ni, maksudnya kamu akan diberi ganjaran dengan sebab perkara itu. Mana diberi ganjaran lah. Mana setiap perkara yang kita rasa penat beramal, tu ada nilai. Dia gini, anda nak sebut di sini. Kita setengah orang tu bila dia semaya, mudah saja, rengeng saja. Tak ada berat lah. Setengah orang nak semaya tu, moga isteri sakit misalnya. Nak mari hujan lebat, nak mari di masjid. Lepas tu kena uruh anak. Kadang ada sejak nak mari masjid, kena uruh dah anak. Sebab dia banyak masalah. Mana penat lah. Tapi mari juga. Dia pahala dia tidak sama dengan orang yang mudah saja. Anak pun tak ada, dia kata. Nak mari, pakai mari lalu. No. Lepas tu rumah dekat pula. Boleh pahala juga, tapi tak sebesar orang yang menghadapi kepenatan, kesusahan itu. Lepas tu tak ada ke kita ni berasa sedih kerana sesuatu yang menimpa? Tak ada ke kita ni hidup dalam kesusahan kerana tak cukup kita kata makan, tak cukup minum dan sebagainya. Semua itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak serusilah. Maknanya ke dia? Maknanya bawah tu dia ada huraian dia tu. Mana setiap penat lelah kita dalam beramal, sabar menghadapi musuh, semua tu ada nilai kebaikan yang akan diberi ganjaran oleh Allah. Okey, baik. Fabayyana,
Maka Nabi pun perjelaslah, fabayyana anna al-mu'min alladhi idza taba dakhala al-jannah qad yujza bisayyiati fid dunya bil masaib allati tusibu. Ni okey, kita baca dulu. Faman salima min ajnasiz zulm ats-tsalatsah kana lahu al-amn at-tam wal ihtida'u at-tam wa man lam yaslim min zulmihi nafsah kana lahu al-amn wal ihtida' mutlaqan. Bima'na annahu la budda an yadkhula al-jannah kama wu'ida bidzalika fil ayatil ukhra. Wa qad hadahu azza wa jalla ila as-siratil mustaqim alladhi takunu aqibatu fihi ila jannah wa yahsul lahu min naqsil amni wal ihtida' bihasabi ma naqasa min iman bi zulmihi nafsah. Cuba kita tengok di sini. Maka Nabi telah menjelaskan bahawa orang mukmin bila mana dia bertaubat, maka dia boleh masuk syurga. Sesungguhnya telah dibalas keburukan-keburukannya di dunia dengan musibah-musibah yang menimpa. Ni ana ubah sikit terjemahan. Sesungguhnya mereka akan diberi ganjaran dengan sebab musibah-musibah yang menimpa mereka di dunia. Maknanya gini, maknanya kebaikan, kejahatan-kejahatan mereka buat tu boleh hilang dengan sebab musibah yang menimpa. Kalau dia sabarlah. Orang Islam ni hadrat, penghapusan dosa ni dia berlaku dengan dua sebab. Pertama sekali sebab taubat. Mana ada setengah-setengah amalan tu dia hanya hilang dengan taubat. Taubat tak hilang, dosa besar. Dosa besar ni khususnya yang berkait dengan menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain, dia ambil harta orang, dia mencemarkan maruah orang, dia fitnah. Ni tak hilang dengan ambil wuduk dengan sedekah, tak hilang. Dia mesti melalui sistem taubat yang khusus. Itu satu. Yang kedua, ada setengah amalan, khususnya amalan yang tidak melibatkan orang lain, kesalahan diri sendiri. Ni dia boleh hilang dengan melakukan sedekah, melakukan amal-amalan tertentu, melakukan kebaikan, dia boleh hilang. Innal hasanat yudhibna sayyi'at misalnya. Setiap kebaikan yang kita buat ni dia boleh menghilangkan dosa-dosa kita buat. Dosa tu bukan melibatkan dosa dengan orang. Dosa kita sendiri, dosa kita membazir waktu. Atau kali dia boleh hilang dengan waktu. Jadi maknanya, di sini Nabi nak menjelaskan kepada kita, setiap musibah yang menimpa, kematian, bencana yang berlaku, kesusahan yang dihadapi, semua tu kalau sabar, dia boleh menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan. Sebab itulah ulama kata sahabat Nabi, kalau ada dia buat dosa, boleh hilang dengan sebab peperangan. Dengan sebab dia pergi perang, boleh hilang waktu dosa. Boleh hilang dengan sebab orang Islam daripada beribu tahun dah doa kebaikan kepada para sahabat. Boleh hilang dengan waktu dah. Jasa-jasa mereka, ni Islam sahabat kita ni dah, mesti melalui sahabat. Pada waktu dah boleh hilang dosa dia tu. Maka sesiapa yang selamat daripada tiga jenis kezaliman ini, dia memperolehi keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Sesiapa yang tidak selamat dari menzalimi dirinya sendiri, dia memperolehi keamanan dan kedamaian secara mutlak. Dengan makna bahawa dia pasti memasuki syurga sebagaimana dijanjikan sedemikian di dalam ayat yang lain. Allah Azza wa Jalla telah membimbingnya kepada jalan yang lurus yang kesannya adalah membawa ke syurga. Kurangnya keamanan dan petunjuk berlaku mengikut kekurangan keamanan dan petunjuk imannya kerana kezaliman diri dia sendiri. Maksudnya ke dia? Tiga perkara ni hadirat. Kita bincang dah sebelum ni. Kita bincang dah sebelum ni bahawa mana orang Islam kalau dia melakukan kezaliman, zalim tu kalau dengan makna syirik dan dia tidak bertaubat dengan syirik tu, mati dah kata ni orang Islam ni memang dia tak selamat daripada neraka dan dia tak boleh keluar daripada neraka sebab dia mati tidak Islam, asalnya Islam. Lagi orang Islam dan dia ni Islam tapi dia banyak melakukan dosa. Mati dalam keadaan setengah-setengah tu tak bertaubat daripada dosa. Tapi dia masih Islam sebab dia tidak melakukan. Ni dia selamat daripada kekal dari neraka. Boleh jadi dia masuk neraka tapi tak kekal. Satu lagi maknanya orang Islam juga. Dia ada melakukan kesalahan tapi kesalahan itu kesalahan kecil. Bukan kesalahan besar pun. Dan kesalahan dia tu boleh hilang dengan kebaikan yang dia buat. Maknanya berlaku perubahan dalam hidup dia. Walaupun dia buat dosa, tapi dosa dia tu mana dia bertaubat. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, dia boleh hilang dengan perbuatan-perbuatan baik dia. Ni, orang Islam ni, boleh jadi dia tak masuk neraka. Tu masuk syurga. Boleh jadi juga.
Dan kalau kita tengok dalam hak lain, ada disebut pula bahawa mana orang Islam ni ada setengah tu tak melalui proses hisap pun. Ni hak ni tak ada langsung syirik kecil pun tak ada, syirik besar lah tak ada. Tak terlibat pun dengan syirik-syirik kecil. Hak ni iman dia tahqiq sungguh iman dia. Hak ni para anbiya, mursalin, siddiqin, syuhada dan sebagainya tak masuk ke mahkamah Allah. Tu masuk syurga. Ada juga berlaku begitu. Jadi maknanya gapo hadirat kita sebelum kita, sebab kita habis di sinilah. Mungkin di selepas hari raya ni maknanya kita bincang prinsip yang kedua. Maknanya kesimpulan yang saya boleh buat, kita kena faham bahawa orang Islam ni dia boleh juga jadi terhumbai dalam neraka. Dan orang Islam yang terhumbai dalam neraka ni ada yang kekal. Kekal ni, bila hak kekal ni, dia telah merosakkan tauhid dia sebelum dia mati. Mati dalam keadaan tauhid rosak. Mati dalam keadaan akidah tauhid rosak. Ni tak ada maaf lah. Tak ada maaf lah. Kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga orang beriman ni masuk neraka tapi tak kekal. Masuk neraka tu kerana kesalahan tu banyak. Tak dapat syafaat pula daripada mana-mana pihak. Boleh jadi masuk neraka tapi tak kekal. Apa tak kekal? Sebab tak ada melakukan perbuatan kafir. Tu mati dalam keadaan tidak tauhid tu ada, tak kafir. Kafir yang paling berat ni kafir syirik lah. Kafir biasa pun tak ada. Selain daripada tu, mana orang Islam hak tak masuk neraka. Tak masuk neraka pun ada pembahagian dia pula. Hak tak masuk mahkamah Allah langsung terus masuk. Ada sebab tu masuk mahkamah Allah. Keputusannya selamat daripada neraka. Kadang-kadang ada juga keputusannya tak selamat daripada neraka, tapi ada syafaat. Nabi bagi syafaat ataupun Allah bagi syafaat direct pada dia, ataupun mana-mana pihak yang diizinkan oleh Allah bagi syafaat. Ada juga berlaku gitu. Macam-macam berlaku. Jadi kata kunci dia apa? Tauhid. Mati dalam keadaan tauhid tidak terbatal. Hak tu yang penting kena jaga hadirat. Sebab tu dalam bab perkara yang boleh merosakkan akidah, tak usah hadirat kita duduk main-main. Lebih baik kita hindari. Bila ulama kata hak ni boleh bawa pada syirik. Walaupun ada setengah kata tak, ulama kata tak syirik lagi. Bahagian lagu tu kena tinggal tu. Tak usah kecek banyak. Kalau nak kecek banyak kan, ulama mana kata gitu? Banyak cerita lah pula ni. Kalau perkara yang ulama kata perbuatan ni bahaya, ramai ulama dulu pun kata syirik ni boleh bawa pada syirik. Tak usah buat tu. Tak usah buat. Maknanya dia kena perhati molek aja. Sesuatu ni poin besar. Akhir poin besar. Sesuatu yang mana seolah kita letaklah. Kalau sesuatu amalan tu berlaku khilaf, ada ulama kata syirik perbuatan ni, ataupun ulama kata perbuatan ni boleh membawa pada syirik. Ada juga ulama lain kata tak syirik lagi. Tentu perbuatan tu tak ada berlaku di zaman Nabi. Sahabat Nabi tak amal jenis lagu tu. Sahabat Nabi pun tak bui. Dia tentu, boleh kata tentu. Sahabat tak buat tu amalan lagu tu. Kalau siapa keliru syirik ke? Kau tak syirik? Kau syirik ke? Perbuatan tu tak ada dilakukan oleh sahabat. Sebab sahabatnya bunyi syirik, dia lari sejauh-jauh. Jadi kalau kita ahli sunnah hak sengerti, sesuatu yang ulama kata syirik ni, kita akan lari sejauh-jauh. Tak usah girkan. Selamat kita insya-Allah. Jadi begitulah hadirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.